Ada tulisan lah. Nampak? Air apa ni? Tak tahu. Okey ni. Tak tahu apa benda tulisan ni. Tengok je lah. Okey, kalau kita tengok reka bentuk bangunan yang ada dekat sini sebenarnya. Hai semua, bertemu lagi kita. Pengambaraan saya di bumi Turki diteruskan lagi. Kali ini saya bergerak dari Kapadokia ke Pamukkale dan berakhir di Bursa. Sebelum bergerak ke Pamukkale, kami singgah dulu di Kaya Sultan Seramik. Ia merupakan sebuah tempat menghasilkan seramik yang popular di Kapadokia ini. Hasil pemerhatian saya, kebanyakan struktur bangunan di sini dibina dengan mengekalkan struktur bahan yang asal tanpa tambahan warna dan kemasan akhir. Wow. Wah. Wah. Okey, sekarang kita berada di tempat pembuatan seramik. Ada beraneka jenis pattern. Di sini juga ada ditunjukkan demonstrasi melukis corak pada seramik. Pembuatan seramik merupakan tradisi bagi penduduk di Kapadokia dan dikatakan pada zaman dahulu kaum lelaki wajib menghasilkan seramik sebelum berkahwin. Hasil seramik di sini mencapai zaman kegemilangan pada abad ke-15 semasa zaman kerajaan Osmaniyah dan hingga kini hasil seramik itu dapat dilihat di istana dan masjid-masjid lama. Penggunaan bahan kuarza pada kadar yang tinggi pada tanah liat menjadikan produk seramik yang dihasilkan tahan lama dan tidak mudah cacat. Kami juga diberikan penerangan oleh pekerja di sini berkaitan bahan dan cara seramik dihasilkan. Ada buku pasal dia punya ni, design ni. Ini antara jenis dan corak seramik yang dihasilkan. Memang nampak unik dan menarik sangat. Ini merupakan alat tradisional yang digunakan dalam pembuatan produk seramik. Kalau tak salah yang ini oven. Okey, seterusnya kami dibawa menuju ke satu terowong. Terowong ni sempit je dan hanya sesuai dilalui oleh seorang saja dalam satu-satu masa, jadi kena berbaris panjang lah. Best lah bagi saya ni, memang pengalaman yang tak boleh dilupakan. Sampai je dekat ujung terowong ni, pengunjung akan dapat lihat bagaimana produk seramik ini dihasilkan secara tradisional. Tanah liat akan diletak dan alat ini akan diputar dengan menggunakan kaki. Seterusnya, produk pun akan mula dihasilkan ikut bentuk yang tertentulah. Nampak dia bentuk kan. Everybody is concentrated. Recording. Wah. Okey, wah. Tu nampak cantik. For 4,000 years. 1, 2. Wah. Oh. Dah jadi. Wah. Selesai demonstrasi menghasilkan seramik, kami dibawa menuju ke ruang lain pula. This room is special because here we have pieces of master designers of Turkey. Okay, like the ones with gold, our best designer of the wood. Wow. Glow in the dark. I will bring you to the Selepas laluan ini, kami tidak dibenarkan mengambil gambar ataupun merakam video. Sebenarnya ini adalah ruang kedai. So kalau sesiapa yang berminat nak beli bolehlah, tapi saya tak beli pun sebab saya rasa harga yang ditawarkan tu di luar bajet saya. Okay, lepas beberapa hari dekat sini, saya dapati memang dia tak guna color tau. Dia bukan jenis guna color yang banyak. Dia memang bangunan dekat sini dia memang menggunakan corak asli. Dan kalau kita tengok dia akan ikut corak batu tu. Contohnya macam batu yang dijadikan bangunan tu, dia akan kekal dengan color tu.
Okey, cuba kita tengok dia punya dinding. Nampak kan? Macam saya cakap tadi, dia punya bentuk tu dia takkan usik. Dia akan pakai je kalau macam batu tu seketul-seketul. Dia pasang, dia buat dinding dan dia jadilah macam ni. Kita tengok toilet dia. Nampak? Dia tak akan licinkan. Kalau kita dekat Malaysia, dia akan licinkan, dia akan simen, kasih cantik kan. Tapi dekat sini tak. Dia memang akan kekalkan warna dia yang asli. Tengok. Sama juga dekat bangunan yang lain pun sama tu. Dia tak akan guna colour, dia memang akan guna warna original je. Natural colour. Okey, yang ini kita berhenti sekejap dekat gift shop. Belilah, berkenan beli. Jangan nak beli. Jangan susah beli. Death Start Restaurant. Minta maaf lah kalau salah sebut, harap-harap betul. Kami makan tengah hari di restoran ini yang terletak di Konya. Kita makan dekat sini. Nak makan ni Garam sikit. sup dia. Tak tahu apa rasa. Tak rasa lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah 4 hari kat sini. Inilah makanan kita orang tiap-tiap hari, tengah hari. Tahu roti dan salad. Nampak tu salad ni. Salad. Okey, salad roti hari-hari tau. Lagi salad. Yang ini dia ada sediakan cili flake. Kalau satu tip lah kalau nak datang sini, okey, kalau jenis yang kurang selesa makan makanan luar daripada Malaysia kan kita bawa lah. Antaranya yang macam ni lah. Kalau tak memang tak selera lah nak makan. Letak ni jadi roti baju. Okey, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Garam asin. Ayam. Sambal ni dia cili padi kan? Ini yang dia buat tadi tu ya? Oh. Okey, sepanjang kat sini. Perjalanan yang panjang menuju ke Pamukkale amat meletihkan. Ia mengambil masa selama 14 jam melalui lebuh raya sejauh 600 km. Tapi lebuh raya kat sini memang terbaiklah, cantik. Sambil tu juga kami dapat menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang cantik sangat dan bangunan yang dibina di sepanjang jalan. Kami berhenti sekejap kat sini untuk ke tandas dan untuk beli air ataupun makanan. Kalau nak shopping pun boleh. Sebenarnya tempat kedai yang kami berhenti ni banyak menjual cenderamata dan baju yang berkaitan dengan Turki. Cuma saya dapati harganya sedikit mahal berbanding tempat lain, jadi saya tak belilah. Di sini ada dijual minuman jus delima yang segar. Sebenarnya selain delima ada juga buah oren dan jus ini specialnya ia diperah di depan mata dan berharga 50 lira satu cawan. Okey, jam 9:30 malam baru sampai ke hotel. Di hotel. Hotel ni ada swimming pool tau. Daripada atas boleh nampak. Sebelum masuk bilik hotel, kami makan malam dulu kat sini sebab kalau dah check in, confirm dah malas nak keluar sebab badan pun dah letih kan, perjalanan jauh. Okey, ini adalah pemandangan dalam restoran ni. Antara makanan yang disediakan di restoran ni. Akhirnya inilah yang saya capai.
Inilah rupa bilik penginapan saya untuk malam ni. Okey, untuk plug dia jenis macam ni tau. Travel Universal Adapter. Okey, so dekat sini ni dia punya ni. Ya. Kita pergi yang dekat ni ya, ni irok. Buka. Lepas tu kita cucuk lah. Okey. Nanti dia akan menyala. Okey, bila dah menyala macam tu, kita boleh pakai yang kita punya biasa ni lah. Macam tu lah. Atau satu lagi. Kadang-kadang kita dapat ada plug yang macam ni. Ni biasa dapat lah. Yang ni saya dapat, yang ni saya punya DJI. Dia bagi yang jadi macam ni. Ini pun boleh guna. Kalau dekat Malaysia yang ni kita kena cucuk kan. Yang bagi satu lagi kan dia ada 2. Kalau Malaysia punya ada 3. Kita kena cucuk sebelum boleh guna. Yang ni tak perlulah. Dia ada dia punya lubang ni. Yang ni kan ada 3 tapi kita just cucuk yang atas je macam ni. Tekan lah. Okay, dan dah boleh charge. Okey, selamat pagi. Inilah pemandangan waktu pagi di sini. Sebelum bergerak keluar, kami pergi sarapan dulu. Dekat sini restoran dia dekat bahagian bawah, jadi kena naik lift lah. Okey, ini adalah menu sarapan yang ada. Untuk bijirin tak jauh beza sangatlah dengan negara kita Malaysia. Yang ini aneka jenis salad. Yang putih seketul ni adalah cheese. Inilah menu sarapan pagi saya. Nampak banyak sikit lah sebab nak cover yang malam tadi tak selera sangat nak makan. Okey, suasana pagi di hadapan hotel penginapan kami. Ni nama dia Ladik Hotel. Lepas sarapan, kami terus check out untuk menuju ke Bursa. Tapi sebelum tu akan singgah dulu ke Pamukkale di mana terletaknya thermal pool dan juga World Heritage Centre. Pagi ni kita pergi satu lagi tempat, hot air balloon. Yang mana ini nama dia Pamukkale. Dekat sini selain daripada Kapadokia, dekat Pamukkale ini juga adalah salah satu daripada tempat kalau nak naik hot air balloon. Sebenarnya plan nak naik kat sini tapi cuaca tak mengizinkan lah pula. Ada hot air balloon, ada paragliding. Pertama, Pamukkale itu sangat terkenal buat saus di saladnya. Kalau orang Turki membuat saladnya itu selalu menggunakan Untuk info, tempat ini merupakan sebuah kedai yang menjual beraneka jenis produk makanan kesihatan, makanan Turki, rempah ratus dan cenderawasih. Antara yang popular kat sini adalah manisan Turki iaitu lokum, baklawan dan juga cotton candy. Banyak sangat manisan kat sini, dah boleh try lah sedap. In the market, Mhm. this one is the different. Why? The inside is molasses and Ini pula beraneka jenis herba dan rempah ratus. Ini merupakan beraneka jenis minuman kesihatan berasaskan jus buah dan madu. Hasil pancingan dekat sini. Kat sini tempat jual manisan, ada coklat, and then ada kosmetik. Dekat sini lah nama dia Al-Hai Bazaar. Dari Al-Hai Bazaar tadi, kami berjalan kaki menuju ke World Heritage Pamukkale. Okey, ni destinasi seterusnya. Kita nak pergi dekat area Pamukkale ni.
Okey. Kita akan pergi dekat sini lah. Ni. Di mana tempat ni adalah World Heritage Center kat sini. Kita akan masuk dalam ni. Okey, ni entrance dia. Okey, tempat tu. Semua tengah beratur tu untuk masuk. Kita pergi sana. Okey. Ni entrance. Apa nama? Okay. Card foreign. Oh, nama dia N-Pocket. Okey. Kita boleh naik. Kita tak tahu lah ni berapa dia punya harga. Foreign apa tu? Untuk disewa. Tu ada harga dia foreign. Oh, apa N-Pocket foreign. Oh, nama dia N-Pocket. Okey. Kuruskan badan. Okay, kita dah masuk. Ini dia punya tempat mula. Lepas kita masuk tadi, kena scan. Lepas tu kita bergerak lah. Jom kita masuk. Pamukkale bermaksud Istana Kapas dalam bahasa Turki. Di sinilah terletaknya kota Hierapolis Yunani Purba. Naik atas tu ya. Naik. Jom. Untuk info, kota Hierapolis Yunani Purba ini dibina di atas formasi travertine yang keseluruhannya kira-kira 2,700 meter panjang, 600 meter lebar dan 160 meter tinggi. Ia juga boleh dilihat dari bukit di seberang lembah di bandar Denizli pada jarak 20 km jauhnya. Kawasan ini seperti sebuah padang yang luas dan hanya ada rumput yang menghijau saja tanpa pokok yang tinggi. Tapi sebab saya datang ni kan musim sejuk, jadi udara di sini terasa sejuk je lah. Lagipun kelibat matahari memang tak nampak pun. Oh, dia ada jual air dan juga Dah lepas keletihan berjalan, lebih kurang dalam setengah jam jugalah, kami pun sampai ke Amphitheatre Hierapolis Pamukkale. Dekat sinilah terdapat sebuah teater terbuka dan merupakan antara yang terbesar dicatat dalam seni bina arkitektur. The events, they were performed on the balcony of the building over there. So, ladies and gentlemen, it is not only because of the concert. Teater ini benar-benar merupakan salah satu monumen yang paling menakjubkan di tapak arkeologi Hierapolis ini. Amphitheatre ini pada mulanya dibina semasa pemerintahan Hadrian, kemudian telah disambung dan diubah suai pada tahun-tahun berikutnya. Menurut catatan sejarah, tempat ini mampu memuatkan 15,000 orang penonton dalam satu-satu masa. Ia telah digunakan dengan meluas untuk pelbagai aktiviti sukan, kebudayaan dan empayar. Bagaimanapun, tempat ini runtuh akibat gempa bumi pada abad ke-7. Amphitheatre ini telah dibaik pulih pada tahun 2004 hingga 2014 tetapi telah terbengkalai. Jika anda seorang pencinta sejarah, anda akan tertanya-tanya bagaimana kira-kira 2000 tahun dahulu orang membinanya dengan tidak mempunyai alatan pembinaan moden seperti sekarang. Okay, so saya jalan je. Dia teater ni dekat bahagian bawah. Dia bahagian tengah-tengah. Bukan bahagian bawah, dia bahagian tengah-tengah. Okay, ni bahagian atas. Yang ni adalah bahagian bawah. Tapi yang bahagian bawah ni kita tak boleh pergi. Kita cuma boleh tengok daripada atas je lah. Ya, kalau nak ambil gambar ke, nak ambil video ke, daripada sini lah. Ini last. Tempat ni ada penghadang dia iaitu ni. Kayu. Dia letak kayu ni untuk elakkan orang daripada pergi sana lah. Fungsi dia sebenarnya dia nak kekalkan tempat ni. Tak nak orang kacau. Mungkin boleh menyebabkan dia jadi rosak. Macam tu kan. Okay, nampak macam cuaca cerah kan? Tapi sebenarnya sejuk. Okay, kat sini suhu dia 4 degree Celsius.
Okey. Ni kita sampai dekat hujung teater ni. Nampak ya? Ada satu kayu kat sini. Ini hujung dia lah. Ini pula adalah sebahagian kesan-kesan tinggalan sejarah bangunan yang ada di kota ini. Seterusnya kami menuju ke Temal Pool. Mata air Temal yang ada di sini merupakan tempat tumpuan pengunjung sejak dari zaman kuno klasik lagi. Airnya yang jernih pasti memikat hati pengunjung untuk masuk ke dalam kolam ini untuk mandi. Mata air di sini kaya dengan mineral kalsit yang mengalir dari lereng gunung dan seterusnya masuk ke dalam kolam. Kalau nak rendam kaki kat sini pun boleh juga. Air dia tak sejuk tau, rasa suam-suam aja. Tapi saya celup kaki kat tepi-tepi je sebab saya rasa gayak pula nak pergi ke bahagian tengah tu. Sebab kat ujung lereng tu terbuka luas macam tu je, tak ada pagar. So rasa risau pula kalau tergelincir. Pemandangan dari lereng bukit ni memang cantik sangat tau dan boleh nampak bandar di bawah tu. Di sini ada juga kafe yang menjual makanan dan minuman, cuma harga dia agak mahal, tapi kalau setakat nak minum kopi panas ke, bolehlah untuk panaskan badan yang sejuk ni. Ada juga bunga yang berbunga kat sini, tapi tak berapa segar sangat. Maklumlah musim sejuk kan. Di sini juga terdapat muzium arkeologi yang berkaitan dengan kota ini. Tapi malangnya ia tidak ada dalam jadual lawatan kami, jadi cuma dapat tengok dari luar je lah. Sebenarnya saya frust juga. Nampaknya saya kena pergi lagi, tapi mungkin lepas ni tak ikut ejen kot, saja DIY je. Kami solat jamat Zuhur Asar di masjid ni yang terletak di sekitar Bursa. ADR Anos Hotel yang terletak di Bursa pula. Seperti biasa, sebaik saja sampai hotel, kami menjamu selera dahulu sebelum masuk bilik. Sebab sebenarnya waktu tak berapa selera sangat kan, sebab keletihan kan, tapi kena makan jugalah. Inilah menu yang saya ambil buat rasa-rasa, jadilah buat alas perut. Alright. Okey, inilah rupa bilik penginapan malam ini. Okey, bathtub. Tak ada bathtub. Toilet dia ni shower area, and then ada sinki, biasalah, and then ada basic. Dan juga ada ni lah. Lepas tu toilet dia ni. Okey, kita tengok next. Ini macam biasalah, dia ada TV. Dan ada buku ni plug dia seperti biasalah yang ni. And then kat atas ni ada untuk minum. Okey, untuk hari berikutnya inilah menu sarapan pagi yang disediakan. Pagi ni saya ambil menu banyak sikit sebab malam tadi kan makan sikit sangat, tak selera. Kira macam nak cover lah. Lepas sarapan pagi ni, kami akan check out lagi menuju ke destinasi seterusnya. Sekian saja perkongsian video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.